أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Syarh Mukhtasar Jiddan Ala al-Matn al-Ajuriyah Babul Mubtada'i wal Khabar. Betul situ Suara boleh dengar jelas Ya. Dalam FB pun okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullah, Babul Mubtada'i wal Khabar. Ini bab pada menyatakan hukum mubtada' dan khabar. Al-mubtada'u huwa al-ismu. Qala al-musannif al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u al-'ari 'anil 'awamili al-lafziyyati. Kata dia bermula mubtada' itu ialah isim marfu'. Jadi satunya dia isim. Yang kedua tu dia dalam keadaan marfu'. Al-'ari 'anil awamil, yang sunyi daripada amil-amil lafziyah. Maknanya dia tidak didahului oleh amil-amil lafzi, amil-amil yang ada, yang zahir, yang menyebabkan dia berubah. Maka kita faham mubtada' ni dia duduk depan sekali. Dia tidak didahului oleh apa-apa amil yang lain. Okay. Mubtada'un Zaidun wa adirun khabar. In kunta Zaidun adirun mani'tadhar. Jadi jelas-jelas mubtada' dia isim. Bila tahu gitu, kata muallif rahimahullah, ya'ni al-mubtada'a anna al-mubtada'a huwa al-ismul marfu'u al-'ari. Mubtada' itu ialah isim marfu' yang sunyi, yang tidak. Apa maksud al-'ari? Ai al-mujarradi. Al-mujarradulah. Al-'ari al-mujarradu. Sebab 'ari i'rab apa ni? Marfu' ke majrur ni? I'rab macam mana 'ari ni? Marfu' alamat rafa' dia dhammatun muqaddaratun ala al-ya' mana min zuhuriha al-thiqal. Okay. Jadi isim marfu' yang sunyi. Apa maksud 'ari? Ai al-mujarradu 'anil awamil lafziyah, yang sunyi daripada amil lafzi, yang tak ada amil lafzi. Sekarang ni dia akan syarah ta'rif. Fa kharaja bil ismi, keluar dengan kata musannif al-ismu tu. Al-fi'lu, keluar fa'il. Wal harfu, dan haraf. Bi'tibari ma'nahuma, dengan diiktibarkan makna kedua-duanya. Fa'il dan juga haraf bi'tibari ma'nahuma, dengan iktibarkan makna kedua-duanya, makna fa'il dan juga haraf. Maka setiap daripada fakullun minhuma la yaqa'u mubtada'an, tidak akan jadi mubtada' kalau fa'il duduk depan. Ja'a duduk depan, awak tak akan i'rab ja'a ni sebagai mubtada'. Fi anfusikum wa fi anfusikum, fi ada depan, awak tak akan i'rab dia fi tu mubtada'. Wa kharaja bil marfu', keluar dengan kata marfu', al mansubu, mansub keluar.
Dia kata isim marfu' maknanya tak termasuk isim mansub. Wal majruru, dan isim majrur. Majrur bi ghairi harfin zaidin. Yang majrur dengan selain huruf yang zaid. Ya ada gak lam ataupun huruf ja yang zaid. La zaidun ahabbu ilayya. La zaidun ahabbu ilayya. Itu lam tu zaid je. Nampak tak? Ataupun tu tak masuklah tu. Ataupun kita panggil apa lagi? Apa lagi huruf zaid? Bihasbika. Bihasbika zaidun. Cukuplah kamu dengan zaid. Zaidun. Jadi ba ni haraf zaid. Haraf zaid. Maknanya asalnya hasbuka zaidun. Cukup bagi kamu oleh zaid. Zaid seorang cukup dah. Jadi keluar dengan kata haraf yang mansub itu, yang marfu' itu tak termasuk mansub dan majrur. Majrur dengan selain huruf zaid. Kalau huruf zaid ni dia itu boleh dia jadi mubtada' juga. Ada keadaan dia boleh mubtada'. Jadi kalau yang bukan huruf zaid, memang huruf yang berfungsi. Contoh kata wa fi anfusikum tadilah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dah, lagi wa fis sama'i rizqukum. Senang tu. Wa fis sama'i rizqukum. Khabar muqaddam, mubtada' muakhkhar. Wa fis sama'i rizqukum. Wa fis sama'i. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit itu ada rezeki kamu, iaitu hujan yang menurunkan rezeki. Jadi hak ni kita tak panggil apa? Kita tak i'rab dia sebagai mubtada'. Apa? Jadi keluar dengan marfu' itu isim mansub dan juga majrur selain haraf zaid. Fa kullu minhuma la yaqa'u mubtada'an. Setiap dari satu itu tak jadi mubtada' lah. Ini nak keluar daripada perkataan al-marfu'. Al-ismu al-marfu'u. Isim yang marfu' al-'ari 'anil 'awamil. Wa kharaja biqaulihi, dan keluar dengan katanya al-'ari 'anil 'awamili, yang sunyi daripada amil al-lafziyah, awamil lafziyah. Keluar daripada itu maqtarana bihi 'amilun lafziyun, yang mengiringi oleh amil lafzi. Masuk amil lafzi. Bila ada amil lafzi, dak bukan mubtada' lah. Contoh apa? Kal fa'ili, seperti fa'il, wa naibil fa'ili, dan naib fa'il. Jadi Zaidun isim dah, marfu' dah, tapi dia diiringi amil lafzi. Contoh qama Zaidun. Ada amil lafzi yang menyebabkan Zaid marfu'. Maka Zaid ni ada panggil mubtada'. Sebab dia didahului oleh amil lafzi. Qama itulah fa'il tu. Ataupun naib fa'il, Zaidun duriba. Jadi duriba walaupun dia marfu', al-ismu al-marfu'u, tapi dia tidak ari anil awamil lafzi. Dia ada amil lafzi dia. Dia ada fa'il duriba itu yang menyebabkan Zaid itu menjadi naib fa'il. Maka Zaid tak boleh kita nak i'rab mubtada' lah. Mudah ya ni. Mubtada' senang kita kenal dah ni. Fala yusamma kullu minhuma mubtada'an. Tidak dinamakan setiap satu tu mubtada'. Itu mubtada'. Wal khabaru huwa al-ismul marfu'ul musnadu ilaih. Khabar pula ialah isim marfu' yang musnad ilaihi, yang disandarkan kepadanya, kepada mubtada'. Yakni menghendaki oleh musannif annal khabara huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ila al-mubtada', yang disandarkan kepada mubtada'. Jadi bila kita kata Zaidun qaimun, khabar tu apa? Khabar tu isim marfu' yang kita sandarkan kepada mubtada' Zaid. Kita sandarkan qiyam kepada Zaid. Kita kata Zaidun qaimun. Okey, mana musnad, mana musnad ilaih?
Mana musnad, mana musnad ilaih? Zaid jadi apa? Musnad ke musnad ilaih? Musnad. Mana musnad, mana musnad ilaih? Musnad ilaih. Apa dia? Zaidun musnad ilaih. Zaidun itu musnad ilaih. Jangan bertukar ni. Orang faham sini al-khabaru huwal ismul marfu'u al-musnadu ilaih. Tiba-tiba khabar pula dia kata musnad ilaih. Dia ingat khabar musnad. Bukan. Musnad ilaih ni ialah Zaid yang disandarkan kepadanya. Ni musnad ilaihi. Biasa istilah ni kita guna dalam balaghah lah. Ilmu balaghah, ilmu bayan, dia akan guna istilah musnad ilaih ataupun takbir. Tak? Dalam nahwu tak ada khabar. Kalau dalam mantik dia guna apa? Mantik guna apa? Maudhu' dengan mahmul. Maudhu' dengan mahmul. Okey. Jadi musnad ilaih di sini ialah mubtada' tu. Benda yang disandarkan, perkara yang disandarkan tu orang panggil musnad. Jadi musnad sini ialah qaim. Khabar itu dipanggil musnad. Kenapa? Kena faham gini lah. Faham apa maksud musnad? Musnad ni apa yang nak disandarkan. Jadi perkara yang nak disandarkan tu benda perbuatan lah. Berdiri. Jadi berdiri yang nak disandarkan. Maka berdiri itu kita panggil musnad. Musnad. Siapa yang disandarkan berdiri? Orang yang kita nak sandar berdiri tu kita panggil musnad ilaih. Jadi Zaidun tu musnad ilaih. Kalau kita ubah qama Zaidun, telah berdiri oleh si Zaid, mana musnad ilaih? Zaidun jadi apa? Musnad ilaih. Sama je. Jadi dalam apa-apa keadaan pun, sama ada kita jadikan jumlah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, Zaid ini tetap musnad ilaih. Sebab tu kena faham. Jangan kita apa saja musnad ilaih itu kok. Sampai macam ayat gini, al-khabaru huwal marfu'u al-musnadu ilaih, kita ingat khabar tu musnad ilaih. Bukan. Dia nak khabar khabar tu isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada'. Dia tu kena sandar pada mubtada', bukan dia musnad ilaih. Dia tu musnad, diisnadkan kepada Zaid. Khabar itu namanya musnad ilaih yang kena sandar. Jadi dalam kes jumlah fi'liyah ni pun Zaid tetap dia jadi musnad ilaihi. Zaid musnad ilaihi, koma jadi apa? Musnadun. Zaid musnad ilaihi. Jadi dalam kedua-dua keadaan ni, sama ada jumlah ismiyah atau fi'liyah, Zaidun dia tetap sesuatu yang kita panggil apa? Subjek ke? Subjek objek. Mana? Senawawi. Subjek ke objek? dalam struktur bahasa Melayu. Subjek predikat. Pasti. Ngajar bahasa Inggeris kok. Okey ya. Jadi apa nama ni? Dia panggil subjek dah, tak silap. Baik mula lah tu. Kita dah ingat dah lama dah masa Melayu. Okay, jadi Zaidun itu musnad ilaih, koma ataupun qaimun itu musnad. Apa yang kita nak sandarkan kepada Zaid. Ya, habis. Nahu qaulika Zaidun qaimun, hadza tamthilun, ini misalan lil mubtada'i, bagi mubtada', wal khabari al mufradaini, mubtada' khabar yang mufrad. Fazaidun ismun marfu'un mujarradun, ismu marfu' mujarradun anil awamili al-lafziyah, yang tidak ada amil lafzi. Fa huwa mubtada'un, dia di-i'rab sebagai mubtada'. Wa rafi'uhu, okey. Apa yang menyebabkan Zaid itu jadi marfu'? Sebab apa dia rafa'? Alif ibtida'u, kerana dia ibtida', duduk depan, permulaan. Jadi permulaan itulah yang menyebabkan Zaid jadi marfu' bagi depan, kerana dia duduk pada permulaan, alif ibtida'. Maka ibtida' ini huwa amilun ma'nawi, dia amil maknawi. Sebab mana?
sebab kita tak ada pun lafaz sebelum Zaidun. Zaidun qaimun. Ada lafaz sebelum Zaid? Tak ada. Jadi marfu' dia ni kerana Zaid duduk depan. Keadaan Zaid duduk di hadapan itu kita panggil ibtidak, permulaan. Dan dia dipanggil amil maknawi kerana dia tidak ada amil apa-apa ni. Jadi amil maknawi tak ada masalah lah. Mubtada' ni memang dia marfu' dengan amil maknawi. Wa huwa amilun maknawi la lafziyun, bukan amil lafzi. Wa qaimun ismun marfu'un musnadun ila al-mubtada', yang disandarkan kepada mubtada'. Fa huwa khabarun anhu, khabar mubtada' marfu'un wa rafi'uhu al-mubtada'u, yang merafa'kan qaim ni. Qaim ni kenapa dia marfu'? Zaid subjek, koma predikat. Terima kasih. Jadi Zaid itu ialah subjek, koma itu predikat. Nampak? Jadi di sini yang merafa'kan khabar ialah mubtada'. Dalam ayat ini yang merafa'kan mubtada' apa dia? Alif tidak. Dia yang merafa'kan mubtada'. Yang merafa'kan khabar apa dia? Mubtada'. Mubtada' itu yang merafa'kan khabar. Boleh jelas? Mubtada' itu yang menyebabkan khabar jadi marfu'. Mudah je. Wazaidani qaimani wa hadha mithalun lil mubtada'i wal khabar al musannayaini. Musannayaini, yang dua orang. Fazaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Marfu'. Apa sebab dia marfu'? Kerana duduk depan ibtida'. Wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya al alifu. Alif lah, alif alamat rafa'. Niyabatan 'anid dhammati, kerana ganti daripada dhammah. Li'annahu musanna, kerana dia isim musanna. Isim musanna marfu' dengan alif. Ni kita kena ingat balik ni. Bab i'rab, babul i'rab, bab alamatul i'rab. Itu kita ingat balik tu. Wa qaimani khabarul mubtada'. Khabar mubtada' marfu'un bihi, marfu' dengan sebab mubtada', bihi bi mubtada'. Wa alamatu raf'ihi al alifu, alamat rafa'il alif li'annahu musanna, kerana dia isim musanna. Wa zaiduna qaimuna, zaiduna qaimuna. Wa hadha mithalun li mubtada'i wal khabari al majmu'aini, yang jamak. Jamak jam'al mudzakkarin saliman, jamak muzakkar salim. Zaiduna qaimuna. Fa zaiduna mubtada'un marfu'un bil waw, marfu' dengan waw. Wa qaimuna khabaruhu kadzalika marfu'un bil waw. Kenapa? Li'anna kullam minhuma jam'u mudzakkarin salimun, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim marfu' dengan waw. Apa lagi yang marfu' dengan waw? Jamak muzakkar salim dan isim asma khamsah. Asmaul khamsah. Marfu' dengan waw. Okey, wal mubtada'u qisman. Selesai dah situ. Tu contohlah dia buat tamsil. Kalau ikut ada lagi buat datang jumlah mubtada' khabar dengan jamak muannas. Tapi cukuplah tu. Dia bagi sekarang ni, dia nak bagi pula mubtada' kepada dua bahagian. Wal mubtada'u qismani, mubtada' ada dua bahagi. Zahirun wa mudmarun, mubtada' dalam bentuk isim zahir, yang kedua dalam bentuk dhamir. Kama taqaddama, sebagaimana telah lalu, annal fa'ila zahirun wa mudmarun. Fa'il, ada fa'il yang isim zahir, ada fa'il yang dhamir. Maka mubtada' pun sama. Fadhahiru ma taqaddama dhikruhu. Mubtada' yang isi zahir ialah yang telah sebut dulu. Mana? Zaidun qaimuna, zaidani qaimani, zaiduna qaimuna. Itu semua contoh bagi isim zahir. Yakni min qawlihi zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Waz-zahiri, waz-zahiru. Apa itu isim zahir? Nampak? Ini ta'rif zahir. Waz-zahiru huwa ma dalla lafzuhu ala musammahu bila qarinatin. Ingat, kadang-kadang kitab kecil macam Mukhtasar Jiddah ni, lagi contoh syarah-syarah Aqaid Duriyah dan seumpama ni, kitab kecil gini, ambil perhatian dawabit dan juga ta'rif yang dibuat oleh musannif. Kadang-kadang ta'rif itu
yang dibuat tu nampak kita kecil, tapi takrif tu sebenarnya dakik. Jadi takrif dan juga dawabit tu ambil perhatian, kita ingat. Sebab bila sampai kitab besar, kadang kitab besar takrif dia kadang panjang, tapi khulasahnya apa yang kita belajar dalam kitab kecil tu juga, yang mana lebih dakik dan lebih, kita panggil lebih pendek dan lebih ringkas. Nampak? Sekarang ni, apa itu isim zahir? Tengok. Isim zahir ialah lafaz ma dalla lafzuhu, lafaz yang menunjukkan ala musammahu, atas apa yang dinamakan, bila qarinatin, tanpa ada qarinah. Jadi bila kita sebut isim zahir, kita dapat faham terus kepada orang yang dinamakan itu tanpa ada qarinah. Orang itu dia ke, siapa ke, tak ada. Dia boleh faham terus. Nahwu Zaidun, contoh Zaidun. Fa innahu yadullu ala dzatil mawdu'i laha bila qarinatin. Dia menunjukkan di atas zat yang diletakkan nama tersebut. Diletakkan mawdu'. Zaidun fa innahu yadullu ala dzatil mawdu'i laha. Apa nama ni? Dia, lafaz Zaid itu isim zahir. Dia menunjuk atas zat yang diletakkan baginya. Nama yang diletakkan bagi zat tersebut bila qarinah, tanpa ada qarinah, tanpa ada perlu penunjuk apa-apa. Dia ke, mereka ke, aku ke, tak ada. Itu isim zahir. Wal mudmaru, isim dhamir pula, madalla ala mutakallimin, yang menunjukkan kepada mutakallim, orang yang bercakap. Au mukhatabin, ataupun orang yang kita lawan cakap. Au ghaibin, orang yang pihak ketiga, yang tidak ada dalam percakapan itulah. Kita bukan cakap, bukan orang yang kita bercakap dengannya, pihak ketiga, dia, mereka. Tapi bi qarinatin, sini isim dhamir dia ada qarinah. Bi qarinati takallum, ada qarinah orang tersebut dengan qarinah takallum, percakapan. Bila kita kata ana, contohnya, ana merujuk pada apa? Nak tahu, dia merujuk kepada diri orang. Orang apa? Orang yang takallum, bercakap. Aul khitab, ataupun khitab, dengan qarinah khitab, orang yang kita cakap dengan dia. Bila kata anta, anta itu merujuk kepada seseorang, zat yang kita bercakap dengan dia. Awil ghaibah, ataupun ghaibah, pihak yang tidak ada di sisi kita. Dia. Huwa. Huwa tu apa? Huwa merujuk kepada orang yang kita maksudkan dengan yang tak ada depan kita. Dia. Nahu ana mutakallim, anta untuk khitab, mukhatab, wa huwa, dan huwa untuk dhamir ghaib. Okey. Jelas tak? Boleh Ini kita laju-laju sebab pengaji belakang ni. Wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin, dan dia terbahagi kepada dhamir muttasil dan dhamir munfasil pula. Ada dhamir yang muttasil, yang bersambung, ada dhamir yang munfasil, yang bercerai, yang berasing. Fal muttasil huwa ma yajibu ittisaluhu bi amilihi. Muttasil ialah dhamir yang wajib bersambung dengan amilnya. Wa min hudud ittisal, apa nama ni? Wala yali illa ikhtiyaran abada. Ibn Malik sebut tak? Apa nama? Wa dhuttisali minhu ma la yubtada wala yali illa ikhtiyaran abada. Wa dhuttisalin minhu ma la yubtada. Dhamir muttasil ialah dhamir yang kita tak boleh nak buat mubtada. Wa dhuttisalin minhu ma la yubtada wala yali illa ikhtiyaran abada, dan dia tidak duduk mengiringi illa. Dia tak boleh duduk illa secara ikhtiar. Secara biasa tak boleh duduk. Illa apa? Illahu illaka, tak boleh. Illana, tak boleh. Jadi dia dhamir yang tak boleh jadi mubtada dan tidak duduk selepas daripada illa fil ikhtiyar. Apa maksud fil ikhtiyar? Pada kalam biasa, pada kalam biasa, penulisan biasa.
dalam syair ataupun kerana darurah syair kadang-kadang boleh illaka dalam syair tak apa, tapi dalam ayat biasa dia tidak boleh. Salah lah fil ikhtiar ni makna dalam situasi ayat biasa, bukan dalam darurah syair. Wa taqaddamat, dan telah terdahulu amthilatuhu, misal-misalnya fi babil fa'il, bab fa'il sebut dah, fi qawlihi darabtu wa darabna ila akhiri ma taqaddama, itu dhamir muttasil. Jadi dhamir muttasil ni dak duduk depan. Contoh, ka qaimun, kamu qaimun, ka qaimun, ada betul ni, sebab dia tak boleh duduk berasingan. Na qaimuna, tak boleh lah. Tak boleh. Dia dhamir muttasil. Wal munfasilu ma yubtada'u bihi, dhamir munfasil ialah dhamir yang boleh dimulakan, dibuat mubtada' dengannya. Wa yaqa'u ba'da illa, dan dia boleh duduk lepas illa fil ikhtiyar, pada keadaan biasa. Wa huwa ma asyara ilaihi, itulah yang diisyaratkan oleh musannif dengan katanya wal mudmaru 12. Bermula dhamir itu 12, 12. Cukuplah situ. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pak ada segi. Sofi. Okey. Kita ada soalan tak? Laju-laju sikit sebab benda mudah ni.